لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما. أما بعد. Sambungan ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هل يستوي ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة
إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat memiliki untuk mereka sebarang rezeki sama ada dari langit ataupun bumi, dan mereka itu tidak mampu untuk berbuat begitu. Fala tadribu lillahi al-amthal, janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu yang seumpamanya. Sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Allah Ta'ala membuat satu perumpamaan tentang seorang hamba yang dimiliki oleh tuannya, di mana hamba itu tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan juga satu lagi perumpamaan orang yang kami berikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang baik, dan dia menafkahkan agar rezeki itu dibelanjakan, rezeki yang diberikan itu sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan. Adakah mereka itu dikira sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Wa daraballahu mathalan rajulaini, dan Allah Ta'ala membuat perumpamaan berkenaan dua orang lelaki yang mana salah seorangnya dalam keadaan abkam, yakni bisu. La yaqdiru ala syai', dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Bahkan orang yang bisu itu menjadi kallun, suatu bebanan yang menyusahkan kepada tuan yang memilikinya. Ainama yuwajjihhu, kemana sahaja ia dibawa oleh tuannya, maka ia tidak mampu untuk mendatangkan apa-apa kebaikan. Tak ada hasil apa bawa dia ke mana-mana. Adakah orang sebegini sama berbanding dengan orang yang ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratim mustaqim? Adakah sama orang yang sebegini keadaannya dengan orang yang menyuruh perkara yang adil, makna perkara yang benar, dan dia berada di atas jalan yang lurus? Walillahi ghaibus samawati wal ard, menjadi milik Allah jualah segala perkara gaib di langit dan bumi. Wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basari aw huwa aqrab, dan tiadalah urusan kiamat itu kecuali berlakunya ia seperti sekelip mata ataupun lebih cepat daripada itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Dalam ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita beberapa nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat kehidupan, nikmat dilebihkan rezeki, nikmat dijadikan manusia ini berpasangan, ada anak, memiliki cucu. Tetapi dalam kalangan manusia ada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, sedangkan apa yang mereka sembah itu tidak memiliki apa-apa untuk merezekikan mereka, sama ada rezeki itu datang daripada langit ataupun bumi. Tajuknya masih tetap bab rezeki. Kenapa manusia tergamak? Kenapa manusia boleh melakukan suatu perbuatan, memberikan ibadah kepada yang lain selain daripada Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak mampu untuk merezekikan mereka itu sedikit pun. Bahkan sebahagian juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nasu zkuru nikmatallahi alaikum, dalam ayat ketiga surah Fatir. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, adakah terdapat pencipta selain daripada Allah yang mampu memberi rezeki kepada kamu, sama ada rezeki daripada langit ataupun bumi? Ini menunjukkan bahawasanya persoalan rezeki termasuk kuasa mutlak Allah.
apa sahaja makhluk yang hidup, manusia ataupun binatang, wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha, dan sebarang binatang yang hidup melata di atas muka bumi, engkau ya Muhammad, bukan engkau yang menanggung rezekinya. Wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha, bukan engkau yang menanggung rezeki, Allahu yarzuquha, Allah yang menanggung ataupun menjamin rezeki untuk semua dabbah itu, termasuklah wa iyyakum, untuk kamu sendiri. Apabila manusia mengambil sembahan selain daripada Allah, bermakna mereka mengharapkan sembahan itu yang merezekikan mereka, padahal sebenarnya tidak begitu. Rezeki semuanya daripada Allah. Dalam satu hadis qudsi, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, la ahad asbar ala adha min Allah, tidak ada sesiapa yang lebih sabar di atas perbuatan yang menyakitkan selain daripada Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, memberi nikmat kepada hamba-Nya, tetapi ada di kalangan hamba-Nya itu yang menyembah selain daripadanya, tetapi Allah Ta'ala masih tetap memberikan rezeki. Mengharapkan rezeki daripada yang lain bermakna menyekutukan Allah. Sesiapa yang faham maksud ilahun, perkataan ilah dari sudut bahasa Arab, maknanya meyakini rezeki hanya daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sedangkan yang manusia harap selain daripada Allah tidak dapat memberikan rezeki untuk mereka walau sedikit pun. Adapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama ada secara terus ataupun melalui pihak lain, maka pihak yang menyalurkan rezeki itu bukanlah dia Ar-Razik, pemberi rezeki. Dia hanyalah sebagai pihak, apa dia? Sebagai perantara. Wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Ingatlah ketika engkau ya Muhammad berkata kepada orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atasnya, maksudnya beri rezeki, dan engkau juga beri nikmat ke atasnya. Orang yang dimaksudkan di sini ialah Zaid bin Harithah, yang menjadi anak angkat Nabi. Dalam satu peristiwa di mana Nabi diperintahkan, apabila Zaid mendapat desakan daripada isterinya Zainab binti Jahsh untuk berpisah, lalu Rasulullah diminta untuk beritahu kepada anak angkatnya, amsik alaika zaujaka wattaqillah, mutahan dulu isteri kamu, jangan ditalakkan ia, dan bertakwalah kepada Allah. Cuma dalam kisah ni Allah Ta'ala menurunkan ayat ni berbunyi, allazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Allah Ta'ala beri nikmat ke atasnya, ke atas Zaid itu, dan engkau ya Muhammad beri nikmat. Apa maksudnya? Nikmat sebenarnya daripada Allah, cuma sebab Zaid ini berada di bawah jagaan Nabi, sebab dia anak angkat Nabi, maka Nabi lah yang membiayai kehidupannya. Macam rezeki anak-anak kita, rezeki itu Allah Ta'ala dah tentukan untuk anak-anak kita. Tetapi kita sebagai bapa, sebagai ibu bapa, maka kita lah yang menguruskan soal belanja kehidupan. Rezeki itu untuk mereka, tetapi melalui kita. Tetapi apabila ada sesiapa yang meyakini rezeki itu ada daripada pihak lain selain daripada pihak Allah, maka itu jatuh kepada syirik. Sebab salah satu nama Allah adalah Ar-Razik, dialah pemberi rezeki. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam ayat di akhir surah Az-Zariyat, aku tidak mahu daripada kamu sebarang rezeki. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada rezeki daripada hamba-Nya, dan aku tidak mahu, kata Allah, untuk kamu beri makan kepada aku. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, lagi memiliki kekuatan. Jadi rezeki kita minta kepada Allah dalam apa sahaja, sama ada rezeki berupa harta, dapat kurniaan anak, rezeki dalam bentuk nikmat kesihatan. Sebab semua itu adalah daripada Allah. Dialah Al-Mun'im, pemberi nikmat. Rezeki, nikmat itu adalah
suatu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cuma dalam Quran apabila disebut rezeki biasa merujuk kepada makan dan minum. Contohnya dalam ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Siapakah dia golongan ini yang boleh memberi rezeki kepada kamu sekiranya Allah Ta'ala menahan rezeki? Amman hadzal ladzi yarzuqukum, adakah golongan lain yang dapat merezekikan kamu sekiranya Allah Ta'ala menahan rezekinya? Bahkan mereka yang kafir itu terus menerus dengan sikap sombong dan lari daripada kebenaran. Jawapannya, tidak ada sesiapa yang dapat memberikan rezeki, sebab rezeki semuanya berpunca daripada Allah. Semenjak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, Dia memberi rezeki kepada hamba-Nya sangat banyak, kepada makhluknya sangat banyak rezeki itu, dan tidak pernah mengurangkan apa-apa yang ada di sisinya. Sebab itu rezeki yang kita dapat di dunia sebenarnya kalau dibandingkan dengan rezeki yang ada di akhirat, jauh. Walaupun rezeki di dunia ada orang dapat sikit, ada orang dapat banyak. Kita banyak berjumpa dengan ayat wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki dengan tidak terhitung banyaknya. Rezeki yang sangat banyak. Ada yang dapat sikit, ada dapat banyak. Tapi dalam syurga rezekinya adalah rezeki yang tidak putus-putus. Satu rezeki yang sangat banyak. Innalil muttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Semua itu sebagai balasan kurniaan daripada Tuhan kamu yang merupakan suatu rezeki yang tidak mampu dihitung. Banyaknya Allah Ta'ala beri kepada manusia. Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki yang sangat banyak. Justru kalau kita sentiasa bersyukur pun syukur itu tak habis-habis. Sebab syukur itu adalah suatu nikmat, kita mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Fala yastati'un, dan mereka itu tidak mampu. Mereka itu tidak mampu sedikit pun. Didatangkan yastati'u dalam bentuk jamak, jamak dalam bentuk yang plural. Mereka itu tidak, mereka golongan yang disembah selain daripada Allah oleh orang-orang kafir itu, mereka tidak mampu untuk mendatangkan rezeki sedikit pun. Kenapa didatangkan dalam bentuk jamak? I'tibaran lima ya'taqidu anna fiha ya'taqidun fiha annaha alihah. Kerana mengambil kira apa yang mereka iktikad bahawa yang selain daripada Allah ada Tuhan yang boleh beri rezeki. Kerana mereka yang kafir itu beriktikad sebegitu. Dan yang iktikad mereka itu bukan merujuk kepada satu benda, dua benda, tapi banyak benda. Banyak benda yang mereka anggap boleh merezekikan mereka dengan rezeki begitu dan sebegini. Kita melihat ada kalau berlaku di negeri Sabah, sambutan Hari Gawai. Hari Gawai ni hari meraihkan apa dia? Kesyukuran, dipanggil kesyukuran sebab hasil padi. Kepada siapakah ditujukan? Kalau ditujukan kepada selain daripada, memang syirik dah. Jatuh kepada syirik. Ada kepercayaan yang menganggap ada dewa-dewa tertentu yang merezekikan mereka. Ini berlaku dari kalangan orang-orang yang bukan Islam. Maka itu juga adalah sesuatu yang syirik dan menyalahi akidah tauhid bahawa rezeki hanya daripada Allah. Maka janganlah kamu membuat akan amthal, yakni andadan wa ashbahan, membuat sekutu-sekutu untuk kamu samakan Allah Ta'ala dengan sekutu itu, iaitu wala tushabbihuhu bi khalqih, jangan kamu samakan ia dengan makhluk ciptaannya. Berkata Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim, ayat ini bermakna Allah Ta'ala memberitahu la taj'alu ma'i ilahan ghairi fa innahu la ilaha ghairi, janganlah kamu jadikan bersama denganku ada Tuhan yang lain selain daripada aku, kerana sesungguhnya tidak ada Tuhan selainku.
Allah Ta'ala menegaskan bahawa sifat ilah, sifat ketuhanan itu hanya miliknya, maka tidak boleh bagi manusia membuat amthal, andada, sekutu-sekutu selain daripada Allah, sehingga mereka memberikan kuasa memberi rezeki itu ada pada pihak lain. Sebab tu mungkin kita tak sedar kadang-kadang dalam kehidupan kita, seseorang yang beranggapan ada pihak itu dan ini yang boleh menentukan rezekinya. Mungkin ada seseorang yang wallahualam, mungkinlah dia bekerja dengan satu majikan tu mungkin orang yang tidak kuat agama ataupun yang tidak Islam, menghalang dia untuk solat. Ada setengah firma swasta yang kita dapat tahu tidak membenarkan pekerja-pekerja Muslim menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat. Atas itu juga untuk pekerja ni teruskan kerja. Lalu pekerja ni sama ada memilih, dia kata nak terus bekerja ataupun dia cari kerja lain. Mungkin kalau dia ada alternatif pilihan lain, dia akan kerja lain. Soal dia kata rezeki itu Allah Ta'ala yang tentukan. Mungkin ada yang tidak tergamuk untuk tinggal solat Jumaat semata-mata nak kerja sehingga terabai solat Jumaat. Tetapi ada yang lebih istiqamah, dia terus pergi menunaikan solat Jumaat. Kalau dibuang kerja oleh pihak majikan, dia kata rezeki di tangan Allah, Allah Ta'ala yang tentukan. Mungkin ada kerja cara lain. Itu bergantung kepada kekuatan, keyakinan kita, sama ada kita kuat bergantung kepada makhluk atau kuat bergantung kepada Allah. Mungkin setengah orang dia kata, kalau tinggal kerja ni tak ada rezeki. Sebenarnya pintu rezeki masih banyak. Allah Ta'ala uji kita satu hal untuk tahu adakah kita mampu bersabar seketika atau kita terus bertahan dalam keadaan kita menanggung dosa. Kita menanggung dosa sebab kita mengambil jalan mencari rezeki dalam keadaan kita terpaksa buat dosa. Sebab tu rezeki dia ada dua bentuk. Boleh jadi orang tu dapat rezeki yang bersih, yang halal. Ada satu keadaan rezeki yang tidak bersih. Allah Ta'ala dua-dua. Orang cari rezeki cara halal, dia boleh cara halal. Orang boleh cara salah pun bagi juga. Yang kita nak adalah rizqan hasanan, rezeki yang baik, ataupun rezeki dalam bentuk halalan tayyibah, yang halal lagi bersifat baik. Kalau rezeki yang tidak baik boleh banyak, maka menghilangkan sifat berkat sehingga orang yang memperolehi merasa tidak tenang jiwanya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dan dia bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan dia. Innallaha ya'lam, Allah Ta'ala tahu bahawasanya dialah ilahun Tuhan. Adapun kamu dengan sebab kejahilan kamu, tusyrikuna bihi ghairahu, kamu menyekutukan ia dengan yang lain. Adapun tafsiran yang kedua, wa innallaha ta'ala ya'lamu ma 'alaikum, Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan menimpa kamu minal iqabi syadid, daripada siksaan yang sangat keras, dengan sebab kamu wahai manusia menyembah al-asnam, menyembah sanam, patung berhala ataupun selain daripadanya. Maka tinggalkanlah ibadataha, perbuatan itu. Berhala ni tak nanti kau bentuk patung, dia mari dalam bentuk apa sahaja. Boleh jadi dalam bentuk simbol, rumus, objek apa sahaja selain daripada Allah, maka disebut sanam. Dalam bahasa Arab maka disebut sanam. Ada manusia menyembah syaitan. Sebenarnya apa yang disembah selain daripada Allah, maka semuanya adalah menyembah syaitan. Ya bani alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah sudah aku buat perjanjian kepada kamu wahai bani Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahandanya, kisahnya boleh kita baca dalam surah Maryam. Dia berkata, ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahandaku, janganlah kamu menyembah syaitan. Tapi secara zahirnya ayah dia menyembah as-sanam, patung berhala. Tapi hakikatnya ayah dia menyembah syaitan. Kerana kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya syaitan itu sangat derhaka kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Jadi apa sahaja disembah selain daripada Allah, maka ia dianggap sebagai syaitan.
Daraballahu masalan 'abdan. Allah Taala membuat satu perumpamaan. Ayat ni mari dalam bentuk satu metafora. Kalau bahasa sekarang sebut suatu metafora dalam bentuk satu tamthilan, perumpamaan, perbandingan. Dalam Quran sebenarnya uslub metafora ni cukup banyak untuk memudahkan kita faham apakah maudhu', apakah tajuk yang hendak dinyatakan dalam ayat ni. Allah Ta'ala membuat suatu perumpamaan tentang hamba yang mamluk, seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Hamba itu tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan satu lagi, orang yang kami beri rezeki kepadanya dengan rezeki yang baik, dan dia menafkahkan atau membelanjakan daripada rezeki itu sama ada secara sembunyi, sirran ataupun jahran, ataupun secara terang-terangan. Adakah kedua-dua keadaan ini dikira sama? Maka jawapannya tidak sama. Hal yastawu ataupun hal yastawiyani masalah, dalam ayat lain, adakah sama dua perumpamaan ini? Maka walaupun tidak ada jawapan bagi soalan hal yastawu, tapi jawapannya tidak sama. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berhubung dengan ayat daraballahu masalan 'abdan mamluka. Katanya nuzilat fi rajulin min Quraisy wa 'abdihi. Ayat ini diturunkan tentang seorang lelaki dari kalangan Quraisy dan hambanya. Cuma tak dinyatakan siapakah lelaki itu. Hadza masal darabahu Allah li halatil asnam bil muqaranah ma'a dzatihi ta'ala. Ayat ini adalah suatu masal, suatu perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan untuk menggambarkan situasi berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin apabila dibandingkan dengan zat Allah Ta'ala yang maha suci. Maksudnya berhala yang disembah itu seumpama satu makhluk yang tidak memiliki apa-apa kekuasaan dan keupayaan. Tak ada wakaf satu. Tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan olehnya. Dalam contoh yang lain digambarkan bahawasanya lemahnya berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Kalaulah ada seekor lalat mengambil sesuatu, adalah benda jatuh gapa-gapa, lalat mai ambil, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dibuat untuk kamu satu perumpamaan, maka dengarlah. Perumpamaan itu ada kaitan dengan ayat ni lah, ayat yang kita baca ni. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluquna syai'an. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah tidak mampu untuk mencipta zubaban, walau seekor lalat pun. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka berhimpun, bersepakat untuk sama-sama mencipta seekor lalat. Baik, adapun lalat yang Allah Ta'ala ciptakan, wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Sekiranya lalat itu merampas daripada mereka sesuatu, lalat itu hinggap seketika pada patung berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, maka tidaklah mereka dapat menyelamatkan kembali. Nak ambak balik, nak kejar lalat tu. Lalat tu kecil lah, tapi kita manusia nak ambak dia untuk ambil balik tu mungkin tak dapat, maka hilang gitu. Menunjukkan dha'fat talib wal matlub. Ambaklah lemah golongan yang talib, yang meminta hajat kepada benda tu, dan yang diminta kepadanya. Manusia semua berhala pun bersifat dhaif, lemah. Yang disembah juga bersifat dhaif, lemah. Adakah sama mereka itu dengan orang yang menafkahkan harta yang telah direzekikan itu, sama ada secara sirran ataupun jahran, sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan? Kita faham keadaan seorang hamba ni, dia tidak ada harta. Bahkan hamba itu dalam konteks seorang hamba sahaya,
yang menjadi milik tuannya, hamba itu adalah harta kepada tuan. Bagaimana hamba itu memiliki harta sedangkan hamba itu sendiri adalah harta kepada tuan. Sebab itu dalam Islam ada sistem perhambaan. Sekiranya berlaku peperangan, orang kafir pun tahu nak perang boleh, tapi kalau kamu kalah, kamu akan menjadi hamba. Dan hamba itu boleh dijual beli. Memang boleh dijual beli. Dan di antara pahala yang besar adalah itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang hamba wanita, memerdekakan hamba. Bahkan dalam banyak hukum-hukum fiqh yang melibatkan masalah kafarat, kifarat dosa, seperti dosa seorang lelaki yang zihar isterinya, salah satunya adalah itqu raqabatin mu'minah, merdekakan seorang hamba. Dalam kes yang melibatkan qatlul khata', pembunuhan secara tidak sengaja, pun ada juga itqu raqabatin mu'minah. Apa dia lagi? Bahkan ia termasuk pahala kebajikan yang disebut dalam wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Fakku raqabah maknanya memerdekakan seorang hamba. Sebab hamba tu adalah harta kepada tuannya. Tapi kalau tuan dia nak merdekakan, boleh, tak ada masalah. Tuan dia boleh merdekakan, dia dapat pahala. Maka si hamba ni tidak boleh menafkahkan apa-apa harta sebab dia tidak memiliki harta. Berbanding dengan seorang yang lain adalah orang yang merdeka dan dia boleh membelanjakan hartanya, maka dia mendapat pahala di atas harta yang dia belanjakan. Maka dia mendapat pahala daripada harta yang dia belanjakan. Orang jadi hamba ni, apa-apa dia buat, dia mesti mendapat izin tuannya. Mesti mendapat keizinan daripada tuannya. Dia ada hukum yang khusus untuk orang yang bergelar hamba. Hamba ni kita boleh suruh dia buat kerja apa sahaja, tapi jangan terlalu membebankan ia. Seseorang tidak boleh menganiaya tuan apa dia hamba ni. Di mana dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW menyuruh kita berbuat baik kepada hamba. Apabila kamu makan, berilah makan kepada hamba kamu apa yang kamu makan. Begitu juga apa yang kamu pakai, supaya dia turut berkongsi nikmat yang kamu rasai. Tapi mungkin tidaklah nikmat yang dia peroleh sebanyak yang dimiliki oleh pihak tuannya. Bahkan salah satu dosa, kalau kita baca dalam hadis, adalah dosa seorang hamba yang derhaka kepada tuannya. Seorang hamba yang derhaka kepada tuannya. Maka adakah sama dua golongan ini? Jawapannya tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita diminta untuk memuji Allah apabila kita faham mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, lalu kita memilih kebenaran dan kita meninggalkan kebatilan. Tapi bagi orang yang tidak nampak, maka rugilah dia. Bagi orang yang nampak dan tahu, alhamdulillah, kita diajar untuk menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam satu ayat surah Az-Zumar, hampir sama. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala. Allah Ta'ala tanya, adakah sama dua golongan lelaki ini? Satu lelaki yang menyusahkan akan pihak tuannya, satu lagi tidak menyusahkan. Jawapannya, hal yastawiyani mathala, adakah sama dua golongan ini? Jawapannya tidak sama. Alhamdulillah, super. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Apabila datangnya persoalan hal yastawun ataupun hal yastawiyani masalah, maka disusuli dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebab kita sudah faham bahawasanya kedudukannya yang ini begini, yang ini begini. Dan sepatutnya kita sentiasa memuji Allah dalam semua keadaan. Sama ada kita mendapat nikmat lalu kita memuji Allah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ataupun kita mendapat sesuatu kesusahan yang kita tidak inginkan, pun kita memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kalau kita baca dalam bab alhamdulillah saja, kita akan jumpa beberapa kelebihan-kelebihan tertentu. Kalau seseorang yang diuji dengan kematian anaknya mati ketika masih kecil,
Lalu dia memuji Allah dan dia menyebut kalimah al-istirja'u, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pujian itu dan kalimah al-istirja' yang dibaca olehnya menjadi penyebab kepada Allah Ta'ala suruh malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Binalah untuk hamba-Ku ini sebuah kediaman, sebuah mahligai dalam syurga, dan namakan ia rumah pujian. Kerana dia masih mampu untuk menyebut alhamdulillah, memuji Allah ketika mendapat musibah. Apa dia musibah? Iaitu kematian anaknya. Kematian anaknya. Mana semua keadaan bagi orang mukmin adalah baik. Biasanya kita bila mendapat nikmat kita sebut alhamdulillah, bila mendapat susah musibah maka susah untuk kita, sukar untuk kita menyebut alhamdulillah. Kalau kita diuji dengan musibah, tiba-tiba apa dia? Duit kita hilang, harta kita dicuri, kereta kita dicuri. Jaga orang nak sebut alhamdulillah. Tak sebut alhamdulillah. Tak. Adanya adalah sumpah maki hamu, siapa dia tak reti masa curi harta aku, tak reti cari harta sendiri. Alhamdulillah. Mungkin harta yang hilang tu menjadi penyebab Allah Ta'ala nak kifaratkan dosa kita. Kita jangan melihat semua yang berlaku dalam hidup kita, walaupun kita tak suka, kita melihat yang negatif. Kita melihat pada pandangan yang sentiasa positif dan optimistik, yakin Allah Ta'ala begini ada kebaikan. Walaupun kita tak suka, ya ada kebaikan, ada hikmah. Maka kita alhamdulillah, puji Allah. Kalau kita sakit, biasa kita sakit, kita Masya Allah sakitnya. Sebenarnya sakit ni satu peluang untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sakit itu menjadi penyebab. Kalau kita sabar, kita dapat pahala. Kalau kita ada dosa, dosa kita terhapus. Tetapi berapa ramai di antara kita bila sakit, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuba kita tengok orang sakit di hospital. Sakit-sakit, adakah dia dalam keadaan bertahmid? Alhamdulillah. Sakit tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan jumpa lah, mungkin ada tapi payah nak jumpa gitu tu. Dalam semua keadaan kita diminta untuk sentiasa alhamdulillah. Wa daraballahu mathalan rajulain. Dan Allah Ta'ala membuat perumpamaan tentang dua orang lelaki. Salah seorangnya adalah, ini perumpamaan, kena faham, ini perumpamaan masal, mari dah betul metafora. Salah seorangnya abkam, bersifat bisu. Abkam maknanya bukmun. Di awal surah Baqarah, sifat orang munafik summun bukmun umyun. Pekak, bisu, buta. Summun bukmun umyun. Bukmun, abkamu maknanya orang yang bisu. Orang yang bisu makna orang yang alladzi la yatakallam, orang yang tidak dapat bercakap, tidak dapat berkata-kata. Di mana orang yang bisu ini sama keadaannya dalam ayat yang sebelumnya, orang yang menjadi hamba la yaqdiru ala syai'. Berarti dia ada serupa tu, daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Yang kedua pula, wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'. Sama ada yang menjadi hamba yang dimiliki oleh tuannya, ataupun orang yang dalam kes yang kedua, dalam metafora yang kedua, orang yang bisu, dia juga la yaqdiru ala syai'in, tidak memiliki apa-apa kuasa, kemampuan atas setiap sesuatu. Tak ada benda dia boleh buat dalam keadaan dia bisu. Kalau kita hafal ini kena beringat benar ni, mana dahulu mana kemudian, tidak tukar. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa man razaqna. Kena ingat turut dia. Kalau setengah tu dia hafal, dia lompat tengok. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in, masuk wa huwa kallun. Wa huwa kallun ala mawjih. Lompat ayat berikutnya. Itu kena beringat sebab ada dua ayat yang sama, iaitu la yaqdiru ala syai'in, pati itu. La yaqdiru ala syai'in pada masal yang pertama, dan la yaqdiru ala syai'in pada masal yang kedua. Orang yang bisu juga la yaqdiru ala syai', tidak memiliki ataupun tidak menguasai sesuatu pun. Apabila disebut syai' dalam bahasa Arab, syai'un merujuk kepada benda yang
walau sekecil mana pun, sikit mana pun, biasanya disebut syai'un yasir, syai'an yasira, benda yang sikit setara mana dia tidak mampu. Ataupun diitlakkan juga kalimah syai'un ala kulli mawjudin, atas setiap sesuatu yang ada. Apabila dikatakan innallaha ala kulli syai', Allah Ta'ala itu berkuasa atas setiap sesuatu, ala kulli syai'in qadir, mana meliputi semua urusan yang zahir, yang batin, yang kecil, yang besar, yang nampak tak nampak, maka Allah Ta'ala berkuasa ke atasnya dan tidak ada sesuatu yang terlepas daripada kekuasaan syai'. Dari sudut bahasa, Allah Ta'ala itu juga dinamakan syai'. Perbahasan ulama usuluddin, dia kata Allah Ta'ala syai'un, tapi la kal asya'. Allah Ta'ala adalah syai'. Syai' merujuk sebab dia tu zat yang mawujud. Allah Ta'ala tu wujud ada, tetapi la kal asya', ianya tidak sama dengan syai', sesuatu yang lain. Maka Allah Ta'ala menyatakan akan sifatnya laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seumpamanya oleh sesuatu pun. Sesuatu pun sama ada yang zahir, yang batin, yang saghir, yang kabir, kecil, besar, nampak tak nampak, maka tidak ada sesuatu yang seumpamanya. Dan Allah Ta'ala itu bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Itu syai'. Dari segi pengertian bahasa lah. Dari segi bacaan kita baca dengan syai'un, tapi dalam bacaan waras dia boleh panjang lagi tu, innallaha ala kulli syai'in qadir, boleh panjang lagi. Itu dari segi wujuhul qiraat. La yaqdiru ala syai' wa huwa kallun. Dan orang yang bisu ini pula menjadi beban. Jangan silap baca wa huwa kullun. Ada baca dengan baca bagi depan apa, wa huwa kullun ala maulah, wa huwa kallun. Ada zaman yang belajar dulu, kita pernah dengar seorang ustaz yang baca tafsir ayat ini, dia baca dengan wa huwa kullun ala maulahu aina ma yuwajih, wa huwa kallun. Kaf tu bagi atau mungkin dia tak perasan, kaf tu bagi fathah, di mana si hamba itu menjadi beban kepada maulahu, kepada sayyiduhu, kepada tuannya. Ini juga suatu masal, apa-apa yang disembah selain daripada Allah seperti menanggung beban. Orang kafir dia sembah satu benda, yang benda tu tak boleh bagi apa satu ke dia, sebaiknya dia terbeban. Dia kena buat kau tu, buat kau ni, buat perayaan tu, habis pitih, habis tu, tapi hasilnya tak ada. Bahkan kita melihat setengah tu meletakkan tepat dia nyembah tu buah hepa, buah lima, buah lima, buah hepa tu dia kena beli. Orang yang sembah dia tu kena pergi beli buah tak situ pula. Kandun menjadi suatu beban bagi dia. Dia kena buat satu ritual yang hanya berdasarkan kepada warisan orang dulu-dulu, orang tua dia, semata-mata taklidul aba, ikut nenek moyang, buat dia buat juga. Benda hak buat tu akhirnya menjadi suatu kallun, bebanan kepada pihak yang duk sembah dia. Menjadi bebanlah ia itu kepada tuannya, dan kemana sahaja dia pergi maka dia tidak mampu untuk memberikan apa-apa kebaikan untuk tuannya. Adakah sama? Jawapannya tidak sama jika dibandingkan dengan orang yang menyuruh perkara yang adil. Ayat ini sebenarnya adalah suatu masal, suatu perumpamaan antara golongan yang kufur dengan golongan yang beriman. Adapun orang beriman yang menyuruh perkara yang hak, yang benar, atau disebut juga perkara yang adil, dan dia berada di atas jalan yang lurus, berada di atas jalan yang lurus. Di sini Allah Ta'ala memberikan sifat dalam ayat ini ada sifat al-abkam, ini al-akhras, sifat yang bisu.
Yang kedua, la yaqdiru ala syai', tidak mampu untuk berbuat apa-apa sekalipun, menjadi suatu isyarat ilal ajzi tam, menunjukkan dia sangat lemah dan memiliki kekurangan yang sangat jelas. Dan dia juga kallun ala maulahu, menjadi beban kepada tuannya, menjadi beban. Beban ni kalau kita perah, kita kata tak boleh apa satu hasil ni, kita kata seperti apa, perumpamaan orang Melayu kata seperti perah apa, biawak hidup. Tak, biasa kita dengar. Perah tak boleh hasil apa satu, kata menyusahkan. Kami aja pelihara kamu. Ini biasa bahasa yang digunakan kalau seseorang itu perah orang yang tak boleh hasil gapo dia. Bahkan orang yang dipelihara olehnya pula menyusahkan orang yang jaga dia, kata. Menyusahkan aku perahmu besar-besar tapi jadi gini, dia kata. Bukan jadi orang yang berguna, tapi menyusahkan ibu bapa, menyusahkan masyarakat, menjadi suatu kalun, beban. Tapi sebenarnya beban ni mana-mana pun kita akan tanggung. Cuma di sini beban yang bersifat khusus dalam konteks ayat ni lah. Menjadi suatu kalun ghalizun, perkara yang sangat sukar, thaqilun, berat, ala sayyidihi, kepada tuannya. Akhir sekali, walillahi ghaibus samawati wal ard. Segala urusan perkara yang gaib adalah kepunyaan Allah, sama ada yang di langit atau yang di bumi. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui perkara yang gaib. Segala perkara yang gaib, maksud gaib ialah nisbah kepada kita apa-apa yang ma la nudrikuhu bil hiwasi, apa yang kita tidak mampu untuk mencapainya dengan panca indera kita, itu gaib. Kita sebut contoh alam malaikat, kita nak sentuh dia tak boleh, nak rasa dia tak boleh, sebab gaib. Malaikat itu wujud. Kalau tiba-tiba dalam masjid ni malam ni tiba-tiba padam api, gelap gelamat, malaikat akan ada dalam masjid. Sepatutnya kita kata kalau lampu ni terpadam, cerah masjid sebab ada malaikat. Kan malaikat daripada cahaya. Tapi sifat cahaya pada malaikat tu tak dapat dikesan oleh mata kita. Walaupun malaikat ada dalam masjid, tapi mata kita tidak boleh mengesan sifat cahaya yang ada pada malaikat, sebab dia berada alam gaib. Kalau Allah Ta'ala buka singkap atau buka hijab yang menutupi pandangan mata kita, habislah, kita boleh tengok habis. Alam ghaibiyah, nampak syaitan, nampak malaikat, nampak iblis. Tak sedap duduk kita. Duduk tu tak kena, berdiri tak kena. Sebab kita nampak alam yang sangat luar biasa. Begitu juga alam jin, alam gaib juga alam jin. Jin daripada api. Tetapi kita tidak dapat merasai kepanasan jin walaupun dia daripada api. Kalaulah kita merasainya, maka kita akan rasa tidak selesa berada di tempat yang banyak jin syaitan. Jin syaitan ni banyak tempat-tempat mana? Kalau pergi ke pasar, adalah hadis Sunan Ibnu Majah. Tempat yang Allah Ta'ala paling suka di dunia adalah masajiduha, masjid-masjidnya, dan tempat yang Allah Ta'ala tidak suka adalah pasar-pasarnya. Sebab tu kita masuk pasar ni, kita kena baca doa, ada zikirnya. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la haula wala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia punya zikir untuk kita masuk pasar, sebab di pasar banyak syaitan. Tapi tak ada pula orang yang duduk lama di pasar tu, kata saya panah. Sebab saya iblis banyak. Itu alam gaib. Adapun kita alam manusia, kita tidak merasainya, tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Adapun urusan kiamat itu berlaku sangat cepat, kalamhil basar, seperti sekelip mata, ataupun lebih cepat lagi. Urusan kiamat berlaku dengan cepat. Tetapi sebelum berlakunya ia dah ada asyratuha, tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Amrus sa'ah maknanya sya'nus sa'ah. Al-waqtu alladhi taqumu fihi al-qiyamah, waktu berlaku padanya kiamat, menggambarkan fi sur'atil majid, cepatnya kedatangan ia, seperti katarfil aini, seperti sekelip mata, ataupun mungkin lebih cepat daripada itu.
Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi kita kena bersedia sebelum berlakunya kiamat. Terdapat dalam hadis Sahih Muslim Sunan Abi Daud, tanda-tanda kiamat, banyak tanda kiamat. Di antara tanda yang terawal disebut dalam riwayat hadis itu ialah keluarnya matahari daripada sebelah barat. Khurujus syams min maghribiha, keluarnya matahari daripada sebelah barat. Sebab apabila keluar matahari berlakunya kiamat. Tetapi yang selepasnya tu ada lagi tanda-tanda lain. Ada lagi tanda-tanda lain. Cuma keluarnya matahari menjadi suatu garis pemisah antara waktu diterima taubat dengan waktu sudah ditutup pintu taubat. Bila keluar matahari sebelah barat, pintu taubat ditutup. Walaupun manusia cuba bertaubat, taubat mereka tidak lagi diterima. Jadi kalau menyesal, berguling ke apa, tak jadi apa dah masa tu. Pintu taubat sudah ditutup. Dan lepas tu akan menyusul banyak lagi tanda-tanda lain. Tapi situasi itu berlaku secara berturut-turut dengan cepat. Cepat sama mana itu kita tak tahu. Tapi gambar Quran seperti kalam hil barsa, seperti sekejap mata. Sebab masa ni dia satu benda ajaib. Masa ni dia sangat relatif. Nak katakan relatif. Dia berkait dengan kita. Kalau kita ni sibuk banyak kerja, kita akan rasa masa ni lebih cepat. Mungkin bagi orang yang tidak ada kerja, duduk cokok saya saja, dia rasa puas, lambat. Tapi sebenarnya masa tu adalah sama. Tapi dunia akhir zaman ni sama ada orang duduk cokok saja, tak ada kerja, orang sibuk, masa tetap dirasai cepat. Itu adalah petanda kiamat. Bahawa masa ni semakin cepat, kita akan rasa sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, dan sehari seperti satu jam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka